Ada juga pihak yang berpendapat, Datuk Seri, bahawa kritikan-kritikan yang datang dari berbagai pihak ni, terutama sekali the latest daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad sendiri, mungkin tidak akan berhenti. Bagaimanakah Datuk Seri bercadang untuk menangani perkara-perkara ini dalam perjalanan kita menuju ke wawasan 2020 ni? Adakah ia akan memberi kesan kepada Datuk Seri sebagai pemimpin negara? Saya merasakan bahawa apa yang saya patut lakukan ialah teruskan sikap saya. Maknanya saya terbuka. Setiap kritikan itu saya akan timbang, dan saya lihat kalau ada apa-apa kekurangan dalam pentadbiran saya. Saya tak pernah kata bahawa saya tak melakukan sebarang kesilapan. Saya akui bahawa setiap manusia itu bukanlah perfect. Tak ada manusia yang tak ada buat kesilapan, kepincangan hakikatnya. Jadi maknanya saya bersedia untuk melakukan penambahbaikan. Tetapi kalaulah saya merasakan bahawa apa saya buat itu dapat sokongan daripada parti, daripada rakyat, maka saya akan teruskan dasar-dasar saya, keputusan saya, sebab pada hakikatnya penentuan hala tuju negara ini bukanlah ditentukan oleh mana-mana individu, tapi ditentukan oleh rakyat dan parti. Dan kedudukan Datuk Seri sebagai pemimpin parti ditentukan oleh parti, ahli-ahli parti sendiri. Ahli parti dan kesudahan pada rakyat. Dia ada dua proses. Maknanya antara pilihan raya, parti akan tentukan. Tetapi waktu pilihan raya, rakyat akan membuat kata putus. Saya nak sentuh sedikit mengenai bagaimana Datuk Seri membahagikan masa dari segi weightage, wajaran antara hal-hal keluarga dengan hal-hal negara. Bagaimanakah Datuk Seri mengimbangi perkara ini? Setiap individu ada caranya, tapi bila dah jadi Perdana Menteri ini, masa untuk keluarga, masa untuk diri sendiri, orang kata private time tu memanglah amat terbatas. Tetapi saya cubalah untuk mengimbangi antara kerja-kerja untuk parti, untuk rakyat, untuk kerajaan. Dan di samping itu, kalau ada masa terluang tu, saya cuba bersama-sama dengan keluarga dan juga membuat latihan riadah, umpamanya exercise itu mustahak, dan kewajipan kita kepada Allah kita mesti tunaikan. Pada pandangan Datuk Seri, apakah dia faktor-faktor yang boleh menyumbang kepada perpecahan dan kejatuhan, sama ada dari segi parti ataupun sesuatu kerajaan? Ini harapan daripada kalau berlakunya sesuatu krisis dalaman parti, kalau ada parti itu berpecah misalnya kepada 2 kumpulan ataupun 3 kumpulan, dan kita hilang kepercayaan sepenuhnya kepada kepimpinan negara dan parti, maka parti akan lemah. Bila parti lemah dari dalam, parti boleh tewas. Saya selalu mengingatkan ahli-ahli parti bahawa tak mungkin, saya kata tak mungkin parti kalah kerana ancaman asakan dari luar. Tetapi parti boleh kalah kerana perpecahan dari dalam. Bagaimana beliau di peringkat negara untuk keseluruhan rakyat Malaysia? Saya kena hadapi zaman sekarang ni zaman persepsi sebenarnya, bukan realiti. Dengan pengaruh social media yang begitu berleluasa hari ini, tak pernah macam dulu tak ada social media. Zaman Tun Mahathir tak ada social media. Zaman sekarang ni social media berperanan besar. Jadi inilah satu yang kita terpaksa membuat pengubahsuaian dari segi pendekatan kita supaya menangani masalah persepsi. Dan persepsi ini kalau tak ditangani boleh menjadi realiti. Inilah saya lihat sebagai
mungkin cabaran yang paling besar bagi saya dan bagi rakan-rakan saya ialah untuk menangani SMC. Kita semua tahu bahawa keluarga Datuk Seri sendiri daripada Allahyarham Tun Abdul Razak mempunyai perhubungan yang cukup erat dengan Tun Dr. Mahathir sendiri. Ini pertalian yang begitu lama ya. Walaupun dengan kritikan daripada Tun Dr. Mahathir ini, bagaimanakah Datuk Seri melihat Tun Dr. Mahathir? Adakah pandangan Datuk Seri kepada beliau sudah berubah? Kalau dulu Datuk Seri sendiri melihat beliau sebagai seorang bapa dan Datuk Seri sendiri merupakan anak didik beliau, adakah pandangan seumpama itu sudah berubah kerana timbulnya kritikan-kritikan terbaru daripada Dr. Mahathir? Saya akan timbang apa-apa kritikan Dr. Mahathir. Tetapi saya ingin menyatakan bahawa hakikatnya saya bertanggungjawab pada rakyat dan parti. Sama ada hubungan kita ni macam dulu ke tidak, masa akan tentukan. Tapi bagi saya beriltizam untuk menyerahkan kedudukan saya pada rakyat dan pada parti. Bukan bererti bahawa saya tidak menghormat mana-mana individu, tapi itu soal individu. Tetapi dari segi hakikatnya, saya mesti serahkan kedudukan saya pada parti, pada rakyat dan pada parti. Apakah hasrat Datuk Seri kepada ahli-ahli parti dan juga kepada rakyat keseluruhannya supaya kita dapat keluar daripada kemelut ini dan bawa negara kita ke tahap yang lebih baik? Pada saya, kita mesti lihat yang penting ni apa. Yang penting ni ialah soal the big picture. Yang penting ialah soal masa depan kita, hala tuju kita. Kita jangan benarkan sesuatu isu tu yang digembar-gemburkan seolah-olah negara kita ni sudah ekonominya sudah hancur, ataupun kita sudah bermasalah sampai tak boleh ditangani. Itu tidak benar sama sekali. Kita mesti yakin bahawa kita pada hala tuju yang baik, yang benar, cara positif. Dalam pada itu, kalau ada apa-apa kelemahan, kita perbaiki, kita betulkan. Sebab saya kata mana-mana kerajaan di dunia pun tak ada yang perfect, mesti ada kelemahan. Zaman tu Dr. Mahathir pun tak perfect juga, zaman saya pun tak perfect. Tetapi kita mesti sedar bahawa kita ni mempunyai sikap yang terbuka. Kita betulkan keadaan supaya hari esok nanti lebih baik daripada hari ini. Apakah harapan Datuk Seri seterusnya sebagai yang terakhir? Harapan saya ialah bahawa rakyat akan terus bersama-sama dengan kerajaan yang ada sekarang ni. Mungkin tak semua, tapi biar sebahagian besar. Sebab kita mewarisi sebuah negara yang mempunyai masa depan yang begitu cerah sekali. Mereka lihat Malaysia ni sebagai sebuah negara contoh, model. Mana-mana saya pergi luar negara pun model. Janganlah kita mempolitikkan keadaan ini terlalu sangat sehingga kan menghancurkan kepentingan negara. Politik tidak boleh mengatasi kepentingan negara. Kalau semua rakyat sedar, insya-Allah kita mempunyai masa depan yang begitu baik sekali. Kita boleh berbeza pendapat, tak ada masalah. Asalkan kita gunakan cara yang baik, cara berhemah, cara penuh bertanggungjawab, masa depan Malaysia insya-Allah tetap terjamin. Dengan kata-kata itu, Datuk Seri, kami ucapkan berbanyak terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri kerana sudi bersama Eddie Kiskas soal jawab malam ini. Terima kasih Datuk Seri.